Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Zulkarnain bin Muhammad Zuki. Nombor pendaftaran saya 19 CDMC 18 Mei 2024. Hari ini kami akan menerangkan dakwah yang bertajuk Jangan Menzalimi Sesama Insan. Islam adalah agama yang amat melarang keras terhadap umatnya melakukan kezaliman dan penyiksaan terhadap sesama makhluk Allah, termasuk haiwan, kerana perbuatan itu boleh menyebabkannya dicampakkan ke dalam api neraka. Larangan ini jelas termaksud di sebalik cerita dalam hadis tadi berkenaan dengan seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana seekor kucing yang diseksanya sehingga mati. Oleh sebab itulah, seseorang itu pasti tidak akan terlepas daripada menerima hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di hari pembalasan kelak, di atas segala kezaliman yang telah dilakukan semasa di dunia. Malah pasti akan dihukum dan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya. Orang-orang yang pernah melakukan penyiksaan terhadap sesama makhluk Allah, termasuk penyiksaan terhadap haiwan seperti memukul, mencederakannya, membiarkannya dengan tidak memberi makan, tidak membersihkannya atau tempat tinggalnya jika ia binatang pemeliharaan dan sebagainya, hendaklah segera bertaubat kepada Allah serta wajib meninggalkan segala perbuatan-perbuatan itu. Kita dianjurkan oleh agama yang mulia kita ini agar sentiasa berlaku ihsan terhadap haiwan kerana terdapat juga di dalam hadis sahih yang lain menceritakan berkenaan seorang wanita pengamal maksiat dari kalangan kaum Bani Israel yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi minum kepada anjing yang dalam kehausan. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya yang berhati mulia. Jangan menzalimi sesama insan. Dalam pandangan Islam, sesuatu perbuatan itu dikatakan zalim apabila tindakan tersebut melampaui batasan dalam ajaran Islam itu sendiri yang telah digariskan. Misalnya, jika tindakan seseorang iaitu dengan mendustakan dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala atau kufurnya seseorang itu, jika seseorang itu mendustakan iman Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah manusia yang melakukan kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Bentuk kezaliman yang lain adalah kezaliman manusia terhadap sesama manusia dengan melakukan penganiayaan terhadap sesama manusia tanpa sedikit perasaan belas kasihan dengan tidak memikirkan keperitan yang ditanggung oleh manusia yang susah. Sedia mengenakan mereka-mereka yang zalim yang tidak berhati perut, lebih-lebih lagi dengan berlangsung tidak mengendahkan hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala dan teguran orang-orang alim. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan dan melupakan penganiayaan dan perbuatan zalim yang mereka lakukan itu? Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan pembalasan kepada orang-orang zalim di dunia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala lupa, tetapi untuk memberi masa agar supaya orang yang zalim tadi insaf dan segera bertaubat serta mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Tazkirah hari ini sedikit perkongsian tentang akibat manusia yang suka melakukan kezaliman terhadap sesama manusia, sama ada sedar atau tidak sedar. Antara akibat kezaliman di dunia dan di akhirat ialah orang yang zalim tidak akan mendapat hidayah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan dalam Al-Quran bahawa tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Surah An'am ayat 144. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang kedua ialah tidak akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat membenci kepada orang-orang yang zalim. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Imran ayat 57, Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.